Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini, seperti mana yang kita janjikan bahawa kita akan bersama dengan satu tetamu yang sangat istimewa dalam podcast Berani Semuka kita untuk kali yang kedua. Sebenarnya podcast Berani Semuka ni Dr. Mazli ni, kita bersama Dr. Mazli lah, ini yang ketiga. Tapi kita buat tahun lepas. Tahun lepas, tahun lepas dah lah 23 kita buat. Dia tak berapa naik sangat sehinggalah berlaku sesuatu. Apa itu sesuatu? Jadi kita cerita lah. Saya bersama dengan Dr. Mazli Malik, seperti mana kita tahu, ex Simpang Renggam punya ahli parlimen, kan, merangkap bekas Menteri Pelajaran, pengalaman-pengalaman beliau, latar belakang pendidikan agama. Kemudian dia pergi melanjutkan pelajaran dalam bidang PhD di United Kingdom. Dan saya teringat, saya kenal Dr. Mazli ni masa kat UK. Dia punya cerita, dia kata dia adalah antara pelajar cemerlang yang tak melanjutkan pelajaran ke overseas. Sebaliknya mengambil pelajaran bidang agama kalau tak silap. Betul tak? Saya ingat masa tu. Okey, terima kasih doktor kerana bersama dengan saya. Dari mana tadi? Dari Kelantan. Kelantan ya? Daripada Kelantan tu datang sini? Ya. Jauh tu, berapa jam perjalanan tu? Naik. Oh, ni bertembang. Ya, kan kereta. So ada program dekat Kelantan lah. Program apa tu? The UMK. Okay. Kita ada program bersama dengan siswa dan siswi dan juga program bersama pensyarah berkaitan subjek ke falsafah dan etika yang merupakan subjek wajib di universiti. Okay. Belajar universiti. So tadi menyebut tentang falsafah. So sekarang ni ada subjek falsafah dalam diwajibkan semenjak 2019 di seluruh Malaysia, di semua universiti. Semua universiti. Semenjak zaman Menteri Kasut Hitam tu. So masa tu dia Menteri Pelajaran dan juga Menteri Pelajaran Tinggi. So dia dua portfolio sekali. Jadi dengan kita perkenalkan subjek falsafah itu, tahap universiti kita dan tahap kita punya siswa dan siswi selari dengan peringkat antarabangsa lah. Yang macam ISPON pernah ambil IB. Falsafah subjek wajib. Theory of knowledge. Bagi pelajar di Amerika contohnya, mereka degree wajib ada subjek falsafah. Dan begitu universiti Ivy League ke universiti yang terkemuka mesti wajib belajar falsafah. Kita agak lewat 2019 baru kita mula. Tapi never late for nothing lah. Saya ada pengalaman saya belajar falsafah, tapi kita guna nama theory of knowledge lah. Saya ada pengalaman saya akan cerita kejap lagi. Tapi kenapa falsafah ni penting dalam pendidikan, terutama anak-anak muda ni? Falsafah mengajar kita berfikir secara betul, berfikir secara tersusun, dan supaya kita tidak menjadi orang yang menipu seperti macam kita lihat mangsa scammer, GSB ataupun yang lain-lain. Sebab falsafah ni dia mempersoalkan, dia sentiasa falsafah ialah filosofi daripada filosofia. Filo, kecintaan yang tidak terhingga. Sofia, cinta pada Sofia lah. Sofia tu maksudnya hikmah, kebijaksanaan dan juga pemikiran, kepandaian. Jadi filosofia, cinta kepada hikmah ataupun wisdom. Jadi bila cinta kepada wisdom, dia akan sentiasa bermula dengan kenapa, mengapa. Jadi bermula dengan inquisitive thinking, dan seorang yang belajar falsafah dia takkan jadi Pak Turut lah. Takkan duduk lawan itu ini cakap. Takkan jadi mangsa propaganda murahan, takkan jadi mangsa scammer, dan dia akan jadi pelajar yang kritis, dan yang lagi penting dia akan menjadi ejen kepada bercampahnya idea-idea baru dan juga inovasi. Sebab tu kalau kita lihat macam ramai inovator walaupun mereka itu ahli fizik, mereka itu saintis nuklear, dia bermula dengan falsafah. Betul. Dan untuk kita datang dan explore dengan idea baru, kita kena keluar daripada idea lama. Dan kita kena tanya soalan, kenapa kita kena pakai macam ni? Kita dah so many years pakai macam ni, kenapa kita tak pakai macam ni? So why itu it's a deep and meaningful punya questions untuk kalau tak belajar falsafah tak ada macam itu. Is boleh cakap macam itu sebab belajar falsafah. Betul. Saya jadi KP Jekong. Jangan. Satu benda yang saya belajar dalam theory of knowledge dulu adalah itulah dipanggil theory of knowledge kan. Where kita melihat pelbagai benda and we are allowed to think even kepada perkara-perkara yang pelik-pelik. So itu yang menarik. Kita belajar epistemology kan. Tadi ada soalan daripada student, dia kata falsafah ni
daripada barat. Kan? Dia kata, jadi macam mana ada orang bila berfalsafah tak jumpa Tuhan? Saya kata, dan juga kita mesti ingat, teori ketuhanan juga bermula dengan falsafah. Atau dalam Islam, kita ada sifat 20, ilmu kalam, perbincangan para ulama seperti Ar-Razi, Al-Ghazali, Baqilani, Abu Hasan Asy'ari, Maturidi. Itu semua bersumberkan daripada falsafah. Usul fiqh yang dibelajar, yang wajib menjadi ilmu teras kepada para mufti, kepada ulama semua, itu syarat dengan cara berfikir falsafah. Betul. Falsafah ni cara berfikir tersusun. Malah bahasa Arab yang kita belajar ni hari, nahu. Orang belajar bahasa Arab, belajar nahu semua itu di zaman Arab, zaman sebelum kebangkitan ilmu Islam di Baghdad, tak ada kita belajar macam ni hari. Contohnya marfu' itu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, ism kana, khabar inna, semua itu disusun secara tersusun hasil daripada falsafah. Jadi falsafah ini cara berfikir tersusun, cara berfikir betul dan juga cara melihat dunia dalam kerangka yang tersusun. Dan kalau kita tengok juga, contohnya dalam even usul fiqh, macam contoh benda yang mudah kan, kenapa 13 rukun solat? Kenapa tak 11, kenapa 12? Ada yang mazhab lain kata 12 dan sebagainya kan. Zaman Nabi tak ajar kan? Nabi tak ajar. Nabi tak cakap, okey nak sembahyang ni ada 13 rukun. Ada tak? Tak ada. Nabi tunjukkan, Quran sebutkan, dan yang datang kemudian ilmu fiqh semua para fuqaha, dia susun 1, 2, 3, 4, 5 berdasarkan logik. Dan logik itu falsafah. Cuma kadang-kadang bila orang tu tak menyandarkan falsafah itu kepada akidah, itu yang kena dihilang. Dia silapnya dia lihat satu sudut. Falsafah ini dia perlu melihat semua sudut. Bila dia cenderung pada satu, dia pergi situ lah. Dan macam saya sebutkan tadi, dan ramai juga, dan terdapat juga falsafah ketuhanan. Betul. Contoh, kenapa kita dijadikan? Kenapa kita diciptakan? Kemana kita selepas ini? Itu famous philosophical questions. Existentialism kan. Yang mana kita asal kita, apa kita buat kat dunia ni, lepas kita mati ke mana? Itu dosa famous question. Baik. Itu falsafahnya. Ni kita nak cerita falsafah ke mana ni? Belum. Kita mau warm up. Kita sementara tunggu rakan-rakan kita masuk ni. Kita sebenarnya objektif utama kita bawa Dr. Mazli ni sebab kehangatan yang kita bawa. Cerita ni. Kehangatan yang dibawa baru-baru ini. Saya pun mula-mula terkejut juga doktor kan. Saya pun dah lupa pasal interview kita tu. Tiba-tiba ada beberapa channel ambil interview kita, dedahkan. Sorry, tanyalah dengan interview Dr. Mazli mendedahkan tentang Wan Bestari. Wan Bestari Net, dia kata. Bila masa aku dedahkan tengok. Ini tahun lepasnya video. Dah lupa dah. Dr. Mazli cerita macam ni, macam tu. Baik. Mungkin kita nak refresh sikit kepada penonton bahawa baru-baru ini SPRM telah pun membuka kertas siasatan terhadap Wan Bestari Net. Mungkin doktor kita nak refresh balik penonton kita, apa itu Wan Bestari Net dan apa sejarahnya? Silakan. Okey, secara ringkas, kalau nak mudah cerita kita kata Google balik akan keluar. Akan keluar muka, padahal Iswandi tak ada kena dengan Wan Bestari Net pun keluar juga, tapi itu khidmat kepada negara kan. Dia buat satu Bestari Net merupakan projek di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Pendidikan pada waktu itu, yang mana projeknya adalah untuk memperlengkapkan semua sekolah dengan capaian internet, dan yang keduanya adalah untuk pendidikan digital itu berlaku dengan adanya pelantar pendidikan dan sebagainya, dan yang ketiganya termasuk dalam kerangka itu juga ialah memperlengkapkan infrastruktur internet di sekolah. Jadi projek itu berlaku di zaman Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Pendidikan dan juga timbalan Perdana Menteri. Perdana Menterinya Datuk Seri Najib. Jadi setelah dia berlaku, kita lihat dia menjadi satu isu kontroversi. Dibawa ke Parlimen, dibawa ke PAC, dibawa kepada laporan audit negara. Seawal kita lihat 2015, 2016. Jadi isu tu isu yang besar. Dia berakhir pada 2019 Jun, dan saya pada waktu itu berada di KPM, diminta untuk buat keputusan sama ada nak teruskan ataupun kita stop. Dia sebelum dia 2019 tu, sebelum tu pun dia memang disambung kan? Ya. Daripada fasa kedua disambungkan. Fasa kedua. Dia fasa pertama it was 2013 kalau tidak salah, so earlier than that 12 macam tu. Lepas tu sambung fasa kedua 2016.
disambung. Ya. Fasa ketiga which Yep. is 2019. Ya, ya. Jumlah dia berapa? Dalam 4 bilion lebih. 4 bilion. Dan dia berlaku pada dua menteri pendidikan. Dimulakan oleh Muhyiddin Yassin dan kemudian Muhyiddin Yassin keluar daripada kerajaan, daripada UMNO. Ganti dia Datuk Seri Mazhar Khalid. Ya. Dan kemudian bila saya datang itu dah tempoh penghujungnya. Jadi saya kena buat keputusan sebenarnya nak terus atau tidak. Jadi di zaman Muhyiddin mulakan, Mazhar Khalid meneruskan fasa kedua itu, dan di zaman saya kena buat keputusan. Yep. Sama dia nak terus atau tidak. Okay. Bila kita cerita keputusan itu, walaupun dah cakap, kita tanya lagi sekali, dapatan doktor pada masa itulah sebagai Menteri Pendidikan, of course datang dengan dibentang dengan apa orang kata dapatan, dengan report dan sebagainya. What was your first impression bila dibentangkan perkara itu, dan apa antara perkara besar yang doktor rasa menyebabkan doktor buat keputusan untuk tidak terus? Okey. Pertama, sebelum datang dapatan itu pun, rungutan daripada guru-guru, rungutan daripada ibu bapa itu dah is an open secret. Semua tahu. Dan kita lihat bagaimana kalau, ialah saya pun daripada ranah pendidikan juga, rakan-rakan berada di sekolah, guru besar, pengetua, adik-beradik saya, adik-beradik ipar saya, cikgu. Jadi ramai yang komplain tentang benda ni. Bila kita masuk ke dalam pejabat, kita lihat benda ni merupakan concern kepada masyarakat, maka kita cuba lihat secara 360 degree, secara keseluruhannya. Dan bila datangnya laporan daripada pihak yang pelbagai, dia bukan satu benda yang mengejutkan. Kita tahu dah seperti itu. Cuma yang agak mengejutkan saya bila lihat dokumen semenjak 2011 itu, dia punya details memang mengejutkan. Kenapa? Daripada permulaan. Antaranya kata? Okey. Dia agak thrilling sikit. Agak thrilling sikit. Ni tak dedah lagi Okay. Antaranya bila kita lihat kandungan terhadap kontrak itu sendiri, begitu memihak kepada bukan kerajaan, memihak kepada pihak pembekal. Dan kita tak tahu ada perubahan ke tak ada perubahan satu. A lot of loopholes, dan seolah macam ini memang satu durian runtuh. One-sided lah. One-sided. You are a lawyer, you know better. One-sided punya ni. Pertama. Dan yang kedua, bila berlaku itu, kita terpaksa tengok daripada awal. Rupanya, bila sebut tengok daripada awal ni, saya teringat dokumen yang saya lihat. Saya nak bandingkan dengan perbualan saya dengan Datuk Seri Najib sebelum beliau masuk ke menjalani hukuman lah. Pada tahun 2019 lah tu? 18? Tak. No, before that. Tak, itu pada tahun 2020. Oh, 20. Oh ya, masa perubahan kerajaan. Okey. Sebab saya bertemu dengan beliau, bincang dengan tentang plan pendidikan pasca Covid. Saya jumpa 2021. Okey. Beliau minta saya datang ke rumah dia. Jadi saya hadiahkan buku memori bukan memoir, dan juga saya hadiahkan plan pendidikan selepas Covid. Saya berikan senaskah kepada Datuk Seri Zaid Amidi waktu tu beliau Presiden UMNO, berikan kepada Datuk Seri Najib kerana dia orang kata Datuk Seri Najib lebih berbisa waktu itu. Waktu itu terutama di kalangan ahli-ahli UMNO. Jadi kalau kita bawa sesuatu berkaitan pendidikan, kalau beliau push benda tu lebih ini, saya bawakan kepada Datuk Ahmad Maslan. Pada waktu tu dia menjadi ketua whip BN di Parlimen, berikan kepada Tan Sri Muhyiddin sendiri sebagai PM, berikan kepada Razi Jidin sebagai Menteri Pendidikan, berikan kepada Nuraini sebagai Pendidikan Tinggi, dan berikan kepada Ketua Pembangkang semua. Tapi saya tak tahu apa berlaku pada plan tu. Plan pendidikan pasca Covid. Cumanya yang di-Pertuan Agong pada waktu itu, sekarang ni Sultan Pahang lah, ada address perkara tersebut. Tetapi Razi Jidin, Menteri Pendidikan pada itu, tak laksanakan titah tuanku lah dalam ucapan pembukaan Parlimen. Akhirnya saya telah bukukan laporan itu. Di dalam buku saya CPR Formulation Education, dalam bahasa orang putih. Dalam bahasa Melayu saya buatkan generasi yang hilang. Dan juga ketika naik Menteri Pendidikan yang baru ni, saya telah berikan kepada Menteri Fadlina dan juga kepada pegawai-pegawai lah. Harap-harap mereka dapat laksanakan.
Dan menteri pun baru announce berapa ratus ribu daripada kalangan pelajar, I think tahap 1 yang masih lagi tidak menguasai 3M. Saya telah sebut 2021 lagi benda tu. Beratus Dan ini memang bahana si Razidin lah.